Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kami dari pelajar daripada kampus UNITA Kota Baru. Kami ingin membentangkan aktiviti dua, iaitu prinsip dan kepentingan sumber internet dalam pengajaran bahasa Melayu. Okey, so prinsip pengajaran bahasa Melayu adalah guru bahasa Melayu prinsip dalam pengajaran bahasa Melayu, guru bahasa Melayu perlu mempunyai prinsip mengenai bagaimana cara bahasa Melayu itu diajarkan atau dipelajari. Dengan berpegang pada prinsip itu, maka ia boleh menghasilkan sesuatu bentuk pengajaran yang baik dan berkesan. Menurut Kamus Dewan 1984 hingga 1056, prinsip ialah asas atau dasar yang menjadi pokok sesuatu pemikiran, kajian, tindakan sesuatu teori. Jadi sesuatu teori itu menentukan apakah prinsip yang harus dipegang dalam pengajaran. Berhubung dengan prinsip-prinsip pengajaran bahasa, ia adalah hasil dari dapatan teori-teori pemerolehan bahasa. Jadi prinsip-prinsip yang berfalsafah aliran behaviorisme, teori behaviorisme beranggapan bahawa bahasa diperoleh melalui proses pengulangan bahasa dikuasai melalui rangsangan dan gerak balas. Golongan ini mementingkan pengukuhan dalam pembelajaran yang dapat ditimbulkan melalui ganjaran. Prinsip-prinsip pengajaran bahasa dari golongan ini adalah dari pandangan dan pendapat ahli-ahli psikologi dan linguistik. Aliran behaviorisme golongan ini beranggapan bahawa bahasa yang diutamakan ialah bahasa lisan, manakala bahasa tulisan merupakan bahasa kedua penting. Ahli-ahli behaviorisme menegaskan bahawa pengajaran bahasa mestilah didahulukan bahasa lisan. Bahasa tulisan yang dianggap perkara penting yang kedua dalam pengajaran dan pembelajaran. Ini bermakna guru-guru mestilah berusaha untuk membolehkan murid-murid bertutur dalam bahasa itu dahulu dan kemudian baharulah kepada pengajaran membaca dan menulis. Ini hanya dapat dilakukan setelah murid-murid dapat menguasai sistem bahasa dan struktur bahasa. Bahasa adalah satu tabiat. Untuk membentuk kebiasaan ini latihan dan latih tubi serta perbualan bahasa juga diutamakan. Guru perlu menyusun pelajaran dengan baik dan pengajaran dimulakan daripada pola-pola yang senang kepada yang lebih susah. Pengukuhan adalah satu syarat penting di dalam pembelajaran disebabkan ia merupakan satu alat untuk menentukan pembentukan tingkah laku yang dikehendaki dalam situasi pembelajaran bahawa pengukuh-pengukuhnya adalah pujian, keistimewaan, pengiktirafan, maklum balas, galakan dan sebagainya. Mengikut prinsip ini, sesuatu gerak balas yang betul perlu ditegur oleh guru dengan cara memberikan pengukuhan. Latihan pembelajaran adalah latihan yang dikukuhkan. Ia merupakan latihan ulangan satu gerak balas dengan satu rangsangan. Latihan dan latih tubi hendaklah dilakukan dalam keadaan yang bermakna. Ini adalah untuk mengelakkan pelajaran tersebut dari berasa bosan. Peneguhan dilanjutkan oleh guru melalui penggunaan bahan-bahan makmal bahasa. Dalam hal ini, satu model telah dikemukakan behaviorisme iaitu latihan yang dikukuhkan, perubahan tingkah laku. Model-model bahasa yang terbaik haruslah diutamakan. Dalam konteks pembelajaran bahasa di sekolah-sekolah, bahasa guru menjadi model yang diikuti oleh pelajar-pelajar. Jika model-model ini menggunakan bahasa yang sama atau mirip-mirip sama dengan bahasa matlamat, maka ini menguntungkan pelajar-pelajar itu. Mewujudkan operasi rangsangan dan tindak balas dalam proses pembelajaran. Bahasa adalah hasil operasi rangsangan dan tindak balas. Pembelajaran bahasa akan lebih berkesan jika kedua-dua unsur ini dapat diwujudkan. Selain bertujuan menghasilkan satu pembentukan tingkah baru yang berkesan, ia juga boleh bertindak
sebagai daya penggerak dan meningkatkan minat serta motivasi. Okey dah. Antara kepentingan-kepentingan sumber internet dalam pengajaran bahasa Melayu. Kepentingan-kepentingannya terdapat 3, iaitu yang pertama, mendepani cabaran era globalisasi. Pada era globalisasi kini, penggunaan sumber internet sangat penting terutama dalam pendidikan. Hal ini demikian kerana guru-guru serta murid dapat menggunakan internet untuk berhubung bagi proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan dalam talian. Guru menghadapi pelbagai cabaran dalam memberikan didikan kepada murid-murid untuk menghadapi pelbagai cabaran. Oleh itu, internet menjadi sumber alternatif yang dapat membantu guru serta murid untuk berhubung serta meneruskan pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian. Yang kedua, sumber dan alat bantu pengajaran dan pembelajaran. Internet dapat bertindak sebagai sumber dan alat bantu dalam pengajaran dan pembelajaran. Hal ini demikian kerana guru-guru dapat mencari maklumat menggunakan internet dan memberi latihan kepada murid-murid. Selain menggunakan buku teks, internet juga dapat menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan. Sebagai contohnya, guru-guru menggunakan proses pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan. Contohnya, dapat mengisi kehadiran murid menggunakan internet serta menyemak tugasan atau latihan yang diberikan oleh murid-murid menggunakan sumber internet. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan kemahiran. Pengajaran dan pembelajaran menggunakan internet dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran terutama kepada guru bahasa Melayu. Hal ini demikian kerana guru bahasa Melayu perlu memiliki pengetahuan dan kemahiran dalam bahasa Melayu supaya dapat memberi didikan kepada murid-murid dalam berkomunikasi dan penulisan bahasa Melayu. Yang keempat, mengurangkan beban tugas guru dan murid. Penggunaan komputer dan internet dapat menjadikan kerja guru dilakukan dengan kemas, teratur dan sistematik. Guru juga tidak perlu menulis latihan lagi serta menggunakan komputer untuk menulis latihan serta kerja sekolah kepada murid-murid. Murid-murid dapat menyiapkan latihan kerja sekolah yang diberikan oleh guru dengan menggunakan komputer serta tidak perlu menghantar tugasan tersebut dengan menggunakan internet. Hal ini dapat memudahkan guru untuk menyemak tugasan yang diberikan oleh murid-murid tersebut. Seterusnya, Mimi. Okey. Seterusnya, contoh-contoh pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu yang berkaitan dengan prinsip adalah contoh-contoh pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu yang berkaitan dengan prinsip ada 4 kaedah. Yang pertama, kaedah terus. Kaedah ini telah diperkenalkan oleh Michael West dan Harold Palmer pada tahun 1920 hingga 1935. Kaedah ini mengutamakan prinsip-prinsip mengajar yang berdasarkan psikologi kanak-kanak.
Selain itu, kaedah terus juga mempunyai persamaan dengan kaedah askar dan diplomat semasa Perang Dunia Kedua. Tujuan kaedah terus ni adalah untuk membolehkan kanak-kanak menguasai keempat-empat kemahiran bahasa secara berkesan dan membolehkan mereka menggunakan bahasa yang dipelajari dalam masyarakat dan persekitarannya. Empat kemahiran bahasa tu contohnya seperti membaca, menulis, mewarna dan sebagainya. Okey, yang kedua, kaedah natural. Kaedah natural ni adalah kaedah yang sama seperti kaedah terus. Cara pembelajarannya adalah sama seperti cara kanak-kanak mempelajari bahasa yang pertama. Penyampaian untuk kaedah natural ni disusun dan diperingkatkan. Keempat-empat kemahiran tu sama macam kaedah terus lah, iaitu aktiviti lisan, bertutur, membaca dan juga menulis. Seterusnya, yang ketiga, kaedah linguistik. Okay, kaedah linguistik ni merupakan kaedah mengajar bahasa yang moden secara saintifik, iaitu dengan membandingkan antara dua bahasa. Contohnya seperti bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Pengetahuan bahasa murid-murid ni harus tertumpu kepada bentuk dan fungsi bahasa, iaitu di samping aspek-aspek lain seperti bunyi, susu ayat, makna dan lain-lain. Kaedah ini juga ia lebih kepada mendahului bentuk daripada makna sesuatu bahasa tu. Dan yang terakhir adalah kaedah kod kognitif. Kaedah kod kognitif ni merupakan satu kaedah yang menekankan bentuk dan makna juga. Seseorang yang ingin mempelajari sesuatu bahasa harus mengetahui sistem bahasa yang berdasarkan kepada hukum-hukum dan norma-norma tertentu dalam ilmu tata bahasa. Itu sahaja daripada saya. Okey, next kita pergi kepada contoh-contoh kepentingan sumber internet. Contoh-contoh kepentingan sumber internet terbahagi kepada 4, iaitu internet dapat membantu guru dan murid bagi memudahkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Internet dapat meningkatkan proses komunikasi dua hala antara guru dan murid melalui aplikasi moden kini seperti aplikasi WhatsApp dan juga Google Classroom. Seperti yang kita sedia maklum, sekarang ni rata-rata guru dan pelajar belajar secara PDPR dan mereka menggunakan aplikasi tersebut sebagai kelas online mereka. Yang ketiga, internet membantu murid melaksanakan tugasan pembelajaran di rumah. Misalnya, murid-murid menghasilkan karangan secara dalam talian sewaktu di rumah. Internet juga merangsang daya kreativiti dan kemahiran murid untuk mengakses maklumat penting, terutamanya tentang topik pembelajaran mereka. Sekian saja daripada kami. Terima kasih.